Awal adalah bulan yang sangat-sangat agung. Sehingga kan ada khilaf, bahkan ada pendapat daripada ulama yang mengatakan Rabiul Awal ini sebenarnya lebih mulia daripada Ramadan katanya. Tapi itu pendapat yang terpencil. Majoriti ulama mengatakan Ramadan itulah bulan yang paling mulia, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pendapat yang terpencil, pendapat ulama kata sebenarnya Rabiul Awal lebih baik, lebih agung kerana di dalam dia ada hari di mana Rasulullah dilahirkan. Kalau Rasulullah tak dilahirkan, Ramadan pun tak ada. Jadi Ramadan tu mulia kerana Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal tak ada, Ramadan pun tak ada. Macam tu dia punya hujah dia. Memang betul Ramadan tu mulia, tapi Ramadan mulia kerana Rabiul Awal. Jadi dia kata Rabiul Awal lebih mulia daripada Ramadan. Dia pusing kat situ. Jadi itu pendapat ulama. Walau bagaimanapun hak kita pegang Ramadan lah yang paling mulia lah. Cuma nak abang mai kata ulama-ulama memberi perhatian kepada Rabiul Awal. Kerana ia adalah bulan di mana lahirnya satu orang laki-laki yang sangat hebat. Satu orang lelaki yang sangat agung. Satu orang lelaki yang tak pernah jemu kita cerita pasal dia. Yang tak pernah jemu kita dengar pasal dia. Daripada kita kecil sampai tua, sampai bongkok kita ni dengar kisah, walaupun kisah yang sama, tak pernah jemu. Adakah kisah yang kita dengar daripada kecil sampai tua, yang mana kita boleh bertahan dengar sampai sejam, 2 jam cerita pasal dia ni? Tak ada, kecuali kisah-kisah yang berkaitan dengan lelaki yang agung ini. Buk mailah kisah paling terhebat dalam dunia ni. Cerita apa pun lah. Cerita Rambo ke. Tengok sekali syok, tengok 2 kali syok, ulang 10 kali syok, ulang 50 kali dia muntah hijau dah. Tak boleh pergi duk ulang cerita sama Tapi cerita berkenaan dengan Rasulullah tak pernah kita rasa cukup. Rasa macam banyak lagi yang kita tak tahu pasal Nabi SAW. Imam Ibn Kathir, seorang pengarang tafsir Al-Quran, telah menghimpunkan dalam sebuah kitab khas yang menghimpunkan hadis-hadis, kisah-kisah berkenaan dengan mukjizat Rasulullah, dan beliau menghimpunkan kesemuanya sekali ada lebih 70 mukjizat. Kita duk dengar 1-2 aja. Kalau tanya mukjizat Nabi Sulaiman, boleh cakap dengan binatang, boleh cakap dengan jin, boleh mengarahkan angin. Mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi ular, ketuk laut terbelah. Mukjizat Nabi ni kita boleh sebut 1-2 lah. Mukjizat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad apa? Belah bulan, keluar air akut celah jari, apa boleh cakap dengan unta, boleh cakap dengan pokok kurma. Tera tu kita boleh cerita, boleh lah cerita dalam 4-5. Tapi Imam Ibn Kathir menghimpunkan lebih 70. Maknanya banyak lagi hak kita tak tahu pasal Nabi kita. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baginda boleh melihat 360 darjah. Boleh melihat belakang, tepi, kiri, kanan ni boleh nampak. Apa hak mai daripada belakang Nabi boleh nampak. Daripada depan memang duk nampak dah. Hak daripada belakang Nabi boleh nampak. Memang salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam badannya mengeluarkan wangian yang sangat harum. Sampaikan siapa yang menyentuh Nabi SAW, maka tubuhnya itu akan berbau wangi. Bukan tubuh baginda. Tubuh baginda tu memang wangi lah. Dia sentuh, dia salam, kata melekat wangi tu sampai berminggu-minggu. Salam dengan Nabi tu, tangan dia bau wangi sampai berminggu-minggu. Mana ada manusia yang macam tu? Itu satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan manusia ni. Allah Ta'ala kata apa? Sebaik-baik kejadian manusia. Kira kita ni habis baik dah. Habis sempurna dah. Nak banding dengan binatang lain, dengan cicak, dengan manusia, sempurna lah manusia ni kan. Boleh fikir, boleh bawa kereta. Cicak tak boleh bawa kereta. Cicak tak boleh bawa basikal. Cicak tak boleh berniaga nasi lemak. Kan? Nak banding dengan binatang apa pun, comel macam mana pun binatang tu, dia tak boleh nak lawan hebatnya teknologi manusia. Manusia ni ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Allah Subhanahu wa taala cipta baginda dengan lebih lagi hebat. Kekuatan dan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut fizikal disebutkan dalam kitab
adalah 70 kali ganda lelaki-lelaki biasa. Dalam satu riwayat yang lain, 70 kali lelaki-lelaki syurga. Dalam satu riwayat Nabi SAW pernah pergi tengok satu pertandingan orang bergusti. Maka dekat tengah-tengah pekan Madinah ni akan ada di pasar dia tu macam-macam lah. Orang jual ini, jual itu. Betul ada jugalah orang bergusti untuk dapat duit buat pertaruhan dan sebagainya. Maka ada satu orang, laki-laki nama dia Rukanah radhiyallahu anhu. Dia ni juara, macam juara dunia lah. Juara heavyweight lah. Tak ada siapa pernah kalahkan dia. Tak ada siapa boleh menjatuhkan dia. Badan dia sangat keras, besar. Serupa macam seketui kapai yang tak boleh nak ditumbangkan. Jadi Nabi SAW telah tengok Rukanah ni. Nabi tanya kepada dia, kalau aku ni boleh kalahkan hang nak tak masuk Islam? Nak kita lawan? Kalau aku benar, hang masuk Islam, nak? Rukanah dia gelak. Pasal Nabi ni tubuh badan bukannya besar macam dia. Bukannya pergi gym, badan ketui-ketui, kat perut ada berketui-ketui tu. Tak, dia tengok, alah, aku ni berpengalaman berlawan dengan orang ni, tak ada siapa bisa kalahkan aku. Dia kata kalau kalah dengan dia, kata kena masuk Islam, dia gelak. Maka dia pun setuju. Tanpa ragu-ragu dia setuju. Tak apa. Kalau aku kalah, kata aku masuk Islam tu. Makna kata hang ni bukan manusia biasa. Hang boleh kalahkan aku. Dia pergi terakam Nabi tu. Dia terakam Nabi cuek sikit pakai hujung jari jatuh tergolek. Tergolek tu jatuh. Dia kata, wahai Muhammad, sebenarnya aku tak sedia lagi. Tak sedia lagi, dia kata tak ready lagi. Maka kali kedua dia pun Nabi suruh dia ready. Ready betul-betul, hebat betul-betul. Dia pun buka ke kuda dia apa semua, dia pergi terakam Nabi sekali lagi nak menjatuhkan Nabi. Sekali lagi Nabi cuek dia sikit Tolak begitu dengan hujung jari jatuh tergolek lagi. Dia tak puas hati, kali ketiga dia terakam Nabi cuek sekali lagi. Lepas tu dia cak syahadah. Ini bukan manusia biasa, ini betul-betul Nabi. Ini betul-betul Nabi. Mana ada manusia biasa satu sama kuat dengan aku pun, jenuh dia nak bergelut dengan aku, nak jatuhkan aku pun tak jatuh. Tapi hak ni dengan hujung jari dia boleh jatuhkan aku. Ni bukan manusia, ni mesti Nabi Mesti Nabi cak syahadah tu. Jadi daripada situ ulama beritahu kekuatan Rasulullah SAW ni begitu kuat. Persamaannya adalah seperti 70 orang lelaki, sama ada lelaki dunia ataupun lelaki syurga. Baginda Nabi SAW tak pernah memukul sesiapa pun, dan ketika berperang Nabi SAW tak pernah mencederakan sesiapa pun ataupun membunuh sesiapa pun. Dan dalam riwayat mengatakan hanya satu orang saja pernah dilukai oleh Nabi SAW. Tu pun sebab dia terapa mai nak tikam Nabi nak takut-takutkan dia, Nabi lempar lembing, bukan talar kat dia pun, talar kat tempat lain, terkena sikit lah dekat dia punya pipi dia ni, tergolek jatuh daripada kuda dia lari masuk kat dalam kemah dia balik, teriak. Abu Jahal dengan Abu Lahab mai tengok, hang ni panglima besar, takkan kena calak sikit kat pipi hang teriak. Laki tu kata, hang tahu tak siapa bagi calak ni? Siapa dia? Dia kata Muhammad. Abu Jahal dan Abu Lahab pun terkejut. Hang buat apa sampai manusia yang takkan menyakiti sesiapa ni boleh bagi hang berdarah? Hang buat apa kat dia? Orang lain buat teruk macam-macam kat dia ni, dia tak balas tu. Hang pergi cekik dia ke, hang bubuh perut unta atas badan dia ke, hang baling tik unta kat dia ke, dia tak balas tu. Hang maki dia senyum kat hang. Hang pukul dia senyum je kat hang. Hang buat apa kat dia sampai dia boleh melukakan hang ni? Dia pun terkejut, hang ni jahat pada kami. Hang buat apa kat dia? Terkejut kerana luka itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi tak pernah melukai sesiapa. Akhirnya lelaki tadi ni mati, bukan sebab luka tu, tapi sebab terlampau hati dia ni terlampau takut sampai akhirnya mati dia tu mati mengejut, jantung dia terhenti. Mati mengejut. Sampaikan Abu Lahab dengan Abu Jahal pun terkejut. Macam mana orang boleh dapat luka ni daripada satu orang lelaki yang begitu hebat, mulianya akhlak ni kan?
diakui oleh musuh-musuh Nabi SAW betapa mulianya akhlak Nabi baginda SAW. Kalaulah Nabi ni menggunakan kekuatan Nabi untuk buat sesiapalah, pukul sesiapalah, tak ada siapalah yang boleh mengalahkan Nabi. Kalau kata cuik sikit pun boleh jatuh juara ahli gusti ni, kalau bubuh pelempang tu tak tahulah jadi apa. Ya, kepala boleh terbalik pergi ke belakang apa. Tapi Nabi SAW sangat menyayangi umat. Sangat-sangat menyayangi umat.